Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah harap anak-anak semua dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulakan pelajaran kita, jom kita sama-sama bacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, tajuk pelajaran sirah pada minggu ini ialah Perjanjian Hudaibiyah. Anak-anak, apakah erti Perjanjian Hudaibiyah? Perjanjian Hudaibiyah ialah perjanjian damai antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan musyrikin Mekah. Bilakah berlaku Perjanjian Hudaibiyah? Perjanjian Hudaibiyah berlaku pada tahun ke-6 Hijrah pada bulan Zulkaidah. Tarikh berlaku Perjanjian Hudaibiyah ini amatlah penting untuk dihafal dan diingat ya anak-anak. Kalau anak-anak semua nak tahu, Perjanjian Hudaibiyah diambil sempena daripada nama tempat. Tempat Hudaibiyah ini terletak berdekatan dengan kota Mekah. Antara peristiwa sebelum berlakunya Perjanjian Hudaibiyah, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bermimpi memasuki kota Mekah bersama para sahabat. Yang kedua, kaum Muhajirin dan Ansar merasa rindu untuk melihat Kaabah setelah 6 tahun dilarang memasuki Kaabah. Yang ketiga, seramai 1,500 orang yang keluar bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Mekah. Dan yang terakhir, mereka tidak membawa senjata kecuali pedang bersarung dan 700 ekor unta sahaja untuk dikorbankan. Peristiwa yang berlaku ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Hudaibiyah, yang pertama, beberapa orang lelaki daripada Bani Khaza'ah datang menemui baginda bertanyakan tujuan kedatangannya. Yang kedua, kaum musyrikin telah menghantar Urwah bin Mas'ud sebagai wakil untuk berunding dengan Nabi Muhammad. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula menghantar Sayyidina Uthman bin Affan untuk berunding dengan pihak musyrikin. Dan yang keempat, Sayyidina Uthman telah ditahan selama 3 hari dan telah tersebar berita beliau telah dibunuh. Anak-anak, berikut adalah nama wakil bagi setiap pihak. Orang kafir Quraisy telah menghantar Urwah bin Mas'ud untuk berunding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala wakil orang Islam pula, Sayyidina Uthman bin Affan, telah dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berunding dengan pihak orang kafir Quraisy. Setelah tersebar khabar angin Sayyidina Uthman bin Affan telah dibunuh dan beliau tidak kembali selama 3 hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengadakan satu bai'ah. Bai'ah artinya ialah perjanjian. Perjanjian ini dinamakan Bai'atul Ridwan, iaitu bai'ah sehidup semati. Bai'ah sehidup semati ini ialah ikrar taat setia daripada para sahabat bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia berlaku di bawah sepohon pokok. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kita tidak akan berganjak sehingga kita memerangi kaum tersebut, iaitu kaum musyrikin Mekah." Baginda mengajak orang Islam untuk berjihad dan mati syahid di jalan Allah. Orang kafir Quraisy terus membebaskan Sayyidina Uthman bin Affan apabila mengetahui berita tersebut. Ini menunjukkan bahawa mereka merasa gerun dan gentar terhadap bai'ah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat.
Setelah itu anak-anak, berlakulah perjanjian Hudaibiyah di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Suhail bin Amru. Suhail bin Amru adalah wakil daripada pihak musyrikin Mekah. Antara isi kandungan perjanjian Hudaibiyah ialah yang pertama, genjatan senjata selama 10 tahun. Ini bermakna tidak boleh berperang atau mengangkat senjata selama 10 tahun. Yang kedua, kaum muslimin tidak boleh menunaikan umrah pada tahun perjanjian dibuat. Boleh datang semula pada tahun hadapan dengan hanya membawa pedang bersarung dan tinggal selama 3 hari sahaja. Yang keempat, kedua-dua pihak boleh membuat perjanjian dengan mana-mana kabilah Arab yang lain. Seterusnya, orang-orang kafir Quraisy yang lari ke Madinah tanpa keizinan walinya hendaklah dipulangkan semula ke Mekah. Maksudnya di sini anak-anak, orang-orang kafir yang telah masuk Islam dan berhijrah harus dikembalikan ke Mekah, dan orang Islam yang murtad dari Islam tidak boleh dikembalikan kepada kaum muslimin. Meskipun perjanjian ini ternyata perjanjian berat sebelah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat terpaksa akur dan kembali semula ke Mekah dengan perasaan sedih. Antara hikmah perjanjian Hudaibiyah, yang pertama ialah agama Islam semakin berkembang, yang kedua kehidupan masyarakat aman dan damai. Anak-anak, pengajaran yang kita dapat daripada perjanjian Hudaibiyah yang pertama ialah taat kepada perintah Allah. Yang kedua, patuh arahan ketua. Yang ketiga, sentiasa menepati janji. Dan yang terakhir, bekerjasama di antara satu sama lain. Alhamdulillah anak-anak, selesai sudah pelajaran kita pada minggu ini di bawah tajuk Perjanjian Hudaibiyah. Terima kasih, semoga kita semua dalam jagaan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.